kita layak secara cakap teknikal lah. Alright guys, sekarang Isyam bersama dengan Setiausaha Kehormat Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak, Encik Hakimi Abdul Halim. Apa khabar? Sihat tuan? Ya, sihat alhamdulillah. So sebelum ni kita interview online ni, hari ni dapat bersua muka depan-depan. So hari tu kita bercerita pasal masalah Perak, apa yang berlaku dalam Perak. So hari ni dengan management yang baru, untuk ni game yang pertama, home management yang baru. So macam mana perasaan, apa harapan dan target? Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu kita ucapkan kepada, terima kasih juga kita ucapkan kepada pihak pengurusan SOX yang dikepalai oleh Datuk Seri Azim kerana berjaya mengambil alih pasukan Perak FC daripada keluar daripada belenggu masalah yang kita semua tahu, yang kita semua hadapi, yang kita semua risaukan satu masa dulu. Alhamdulillah benda dah selesai dan alhamdulillah tim hari ini pun dah berjaya mendaftarkan ke-14 pemain yang terlibat dalam embargo tempoh hari. Jadi kita sekarang fan perlu buktikan sejauh mana kita punya minat kita punya sokongan kita kepada pasukan. Dan harapan agar sama-sama kita bangun bersama dengan pasukan. Walaupun menang kalah, kita mesti ada di belakang pasukan, insyaAllah. Kalau kita tahu sekarang ni sebagai seorang yang berada dalam Persatuan Bola Sepak, Persatuan Penyokong Bola Sepak Negeri Perak, ada tak fans meletakkan harapan terlalu tinggi? Sebab kita tahu Perak sekarang berada di nombor terakhir dengan 0 mata, sebab itu dipotong 9 mata. Ada tak letak harapan terlalu tinggi untuk mungkin nak kekal di Liga Premier, ataupun ada misi yang sukar sebab kena dapatkan nombor 5 untuk layakkan ke Piala Malaysia? Bagi kami lah, kita punya sasaran biar relevan lah. Seperti mana Datuk Seri dan juga Tuan Bobby sendiri target, kita hanya kekal di Liga Perdana untuk tahun ini. Jadi tahun depan kita akan set up, maknanya pihak SOX akan set up sekurang-kurangnya kita berjaya balik ke Liga Super. Maknanya Liga Super tahun depan 2023, 2024 lah baru kita kembali ke Liga Super. Jadi kalau bagi saya lah, jika sekiranya fan target hingga meletakkan sasaran untuk dapat champion, saya rasa tak relevan. Sebabnya kita kalkulatnya dengan baki perlawanan yang ada, kalau kita menang ke semua pun paling tinggi pun kita boleh pergi hingga kedudukan yang keempat. Kedudukan yang keempat kita masih lagi duduk di Liga Perdana. Tapi tak mustahil untuk kita kembali ke Liga Super jika sekiranya yang duduk di atas tu adalah Terengganu 2 dan juga JDT 2. Tapi itulah, kita buat masa sekarang, saya mengharapkan fan-fan di luar sana, tak kira lah berada di Perak ataupun di luar Perak, kita perlu relevan. Kita jangan harapkan untuk kita kembali ke Liga Super ataupun kita jadi juara Piala Malaysia. Kita relevan, kita target biar kita kekal di Liga Perdana dulu. Sebab pasukan yang ada pun kita tengok hari ni, walaupun kesemua pemain-pemain dah cukup solid, tetapi skill tu masih belum boleh serasi. Belum serasi untuk kesemua pemain yang ada. Jadi kita biar relevan, kita harap pasukan kita mampu untuk menang dengan baki saingan, dan kalau boleh kita layak secara cakap teknikal lah. Secara teknikal ni maksudnya kalau kita duduk nombor 4 tu, nombor 1, nombor 2 tu JDT 2 dengan Terengganu 2 kan, macam tu. So kita pernah interview dengan Datuk Seri kata jangka pendek dia dalam masa 5 tahun perancangan untuk kembalikan Perak. So sebagai fans sendiri, adakah itu relevan untuk menunggu untuk mengembalikan Perak pada zaman kegemilangan? Setakat pengalaman saya lah, sebagai fan dan sebagai pernah bekerja sendiri dengan pasukan, kebiasaannya kalau pasukan yang solid seperti mana yang Datuk Seri Azim buat ni, dalam masa 3 tahun saya yakin pasukan paling tidak pun boleh dapat 1 piala. Dalam masa 3 tahun lah boleh dapat 1 piala, InsyaAllah. Tapi kalau betul-betul tim ni solid dan semua individu-individu di dalam pasukan bagi sesama yang baik, keluarkan input-input yang bagus, InsyaAllah bukan takat 1 piala, kita boleh dapat 2 atau 3 piala lagi dalam masa 3 tahun. Tapi relevan lah, Datuk Seri Azim punya target tu dalam masa 5 tahun tu, itu memang relevan lah. Sebab apa? Sebagai seorang pemilik
dia perlu ada target jangka masa panjang. Tapi kebiasaannya kalau pasukan yang macam apa yang ada hari ni, InsyaAllah boleh dalam masa 3 tahun dah boleh menuai hasil. Macam tu. Okey, kita tahu juga mungkin dengan pemain-pemain yang dibawa, ada 14 pemain baru dan 3 pemain import baru. Sebagai fans Perak, bersetuju tak player-player tu, adakah dah rasa diorang boleh di blend satu tim ataupun masih belum dapat keserasian lagi setelah diorang join? Okey. Daripada pemerhatian lah pada perlawanan yang lalu dengan PDRM di Ceras, keserasian tu belum ada lagi. Cuma skill saya nampak dah ada lah. Skill dah ada. Cuma posisi dan keserasian bermain bersama-sama sebagai dalam satu pasukan untuk perlawanan yang kompetitif tu belum ada lagi. Orang cakap kalau dalam 100% tu hanya ada dalam 40 hingga 30% saja. Sebab yang lain tu hanyalah individu skill. Seperti mana yang kita tahu perlawanan dengan Kelantan United tak silap, Luciano score itu terang lah individu skill. Dia bukannya satu orang cakap teamwork. Jadi kalau sebab tu saya cakap bagi saya realistik, kita kena tengok pasukan yang ada hari ni adalah pasukan yang baru dibentuk, solid dengan ke-14 pemain yang terlibat yang bagus selepas pusingan kedua. Maknanya kita tak ada tim yang betul-betul solid daripada awal musim, dah biasa main game secara kompetitif tu tak ada. Memang tak ada. Kita campur-campur kan. Orang kata macam tim rojak. Tapi Alhamdulillah bila dah dapat daftar 14 orang ni, jadi kita dah ada semua player yang memang okey, yang memang boleh main. Cuma nakkan ada keserasian, tapi bukanlah dalam masa terdekat. Bagi saya lah, kalau betul-betul lah pasukan ni nak betul-betul serasi, kena ambil lebih kurang 3 atau 4 game lagi. 3 atau 4 game lagi. Sebab game kita kena bezakan friendly match, perlawanan persahabatan dengan perlawanan kompetitif. Perlawanan kompetitif ni kita ambil point. Persahabatan ni kita nak tengok skill. Jadi kalau kita nak tengok menang, memang friendly kita boleh menang. Tetapi keserasian tu belum dapat lagi. Macam contoh ramai macam saya sendiri pun terfikir kenapa waktu lawan persahabatan dengan Kedah kita boleh draw. Tetapi kenapa bila kita lawan secara kompetitif dengan PDRM kita kena balik 2-0. Jadi di situ kita tengok balik. Maknanya dia bukannya disebabkan oleh pemain, dia sebabkan keserasian pemain. Macam tu. Okey, untuk soalan terakhir, harapan untuk malam ni, sebab ini mungkin yang pertama, game home pertama di bawah pengurusan yang baru, apa harapan sebagai kelab penyokong dan juga mungkin favourite player nak tengok malam ni? Okey. Bagi saya lah, harapan saya malam ni kita boleh menang, tapi dengan syarat lah. Syaratnya Luciano kena all out dan juga Sunday kena buat macam mana dia main dengan Kelantan United. Bukan main dengan PDRM, main dengan Kelantan United. Sebab kita tahu dia seorang pemain yang libero, dia boleh atas bawah kan. So kita nak tengok lah dua player ni. Saya nak tengok lah, bukan kita, saya nak tengok dua player ni boleh main, boleh hidupkan game. Sebab Luciano dia boleh mampu kucak-kacikkan bagi hadapan, Sunday dia boleh control game. InsyaAllah kalau betul-betul corak perlawan corak dan taktikal tu kena gayanya, InsyaAllah kita boleh menang 3 poin pada malam ni. Paling-paling tidak pun boleh dapat 2-0.